Okay, so hari ni saya akan share tentang more detail lah. Tapi detail yang tak berapa detail. Gitu. Detail more pada Miss Farah Indicator. Okay. So, agenda style. Baca doa dulu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Okay, baca doa dulu dah. Masing-masing baca doa dalam hati Okay. So, hari ni kita akan mau fokus kepada 4 topik ni lah. Indicator introduction pasal indicator ni. Lepas tu apa yang ada dalam indikator ni. So kita fahamkan dulu apa yang ada dalam indikator ni. Sebab ada orang tak faham indikator apa yang tunjuk dalam indikator ni kan, tak faham apa. And then daily live stream indicator lah. Dan yang last kali adalah killer setup. Selepas killer setup ni, so kita akan tengok the real chart. Kita tengok sebab based on kita punya indikator ni kita boleh backtest. Boleh backtest tengok betul tak kejadian tu betul ke tak kan. And then saya akan share tips-tips lah untuk tahu setup tu is very good atau tak berbadui lah untuk ambil. Okay. Setakat ni apa yang saya dapat feedback lah daripada yang subscribe indikator. Sorry. Setakat ni feedback alhamdulillah lah. Dia orang puas hati sebab kalau macam refer kepada live stream sahaja, saya akan open untuk goal sahaja. So siapa yang subscribe dia boleh guna untuk any instrument lah yang dia pilih kan. Okay, so ini kita punya topik hari ni. First topic, introduction Miss Farah Indicator. Okay, kita general dulu. Jangan kalut-kalut kan. Sebab bagi orang yang janji-janji tu nak masuk tu, bagi dia masuk dulu. Okay, introduction. So apa itu Miss Farah Indicator? So indikator khas yang dipermudahkan teknik daripada saya punya teknik. Nanti saya cakap yang tu. Okay, so indikator ni memang yang khas lah. Kita custom. Kita design dia last year. Saya design dengan saya punya partner lah sebelum ni. Tapi dia telah tiada bersama saya lah. Bukan tak ada di dunia ni tapi tak ada dengan saya dah. Okay. So kita tak dapat nak buat collaboration lagi lah. So dari last year, kita dah launch last year. Tapi last year saya memang banyak down sikit lah. Sebab last year memang saya memang banyak silent sikit. Sebab ada masalah family, ayah mertua saya sakit, semua lepas tu meninggal. So memang down sikit lah last year. So I'm so sorry about that. Dan end of last year baru saya start. Saya start dulu dengan kita punya kelas physical dengan untuk ajar saya punya teknik dulu. Dan bila ajar saya punya teknik, baru saya share semula pasal indikator ni. So tak adalah orang terkejut macam mana nak guna indikator ni, apa yang bezanya dengan teknik sekarang semua kan. Semua sebenarnya sama je. Teknik ni apa yang saya ajar secara manual dan kita permudahkan menjadi satu indikator. Okay. And then dia lagi mudah lah. So design digunakan untuk MT4 Windows version. Windows version ni, so MT4 ni tak kisah PC ke, laptop ke, tablet ke, janji dia Windows version. Okay. Tablet, kalau nak tablet, cari tablet yang Windows version. Macam saya ada tablet Windows version tapi brand Lenovo. So dia banyak brand sekarang ni. So Face pun Windows juga kan. So siapa yang ada tu dia boleh guna. Okay. Boleh iPad tak boleh. iPad tak boleh. Selain Windows memang tak boleh. Android, iPad tak boleh guna. Okay. Boleh apply di mana-mana instrumen di MT4. Saya punya setting untuk indikator ni kita ada 3 instrumen untuk gold, khas untuk gold, and then khas untuk currency, and then lagi satu yang ketiga adalah khas untuk index. Okay. So boleh setting. Kalau trade index, setting untuk index. Kalau trade gold, setting untuk gold. Okay. Microsoft Surface boleh kan? Sebab Microsoft Surface dia Windows punya version. So boleh. Kalau
Tak tahulah kalau Microsoft Surface dia lain pula version kan. Rasa dia Windows saja. Windows tu tak ada masalah. Janji Windows je. Tak kisah Windows. Tak kisah apa-apa media pun. Okay. So, apa kelebihan Miss Farah indicator? Okay. Apa kelebihan dia? So, teknik ni adalah legit lah. Saya tak tahu je legit ni betul ke tak lah. Tapi saya ikut je lah orang-orang zaman sekarang je kan. Legit pun saya baru baru sekarang tu saya reti guna lah. Kalau orang dulu-dulu dia tak guna legit, dia proven lah. Teknik yang proven, so ramai dah berjaya dah. Kalau ikutkan teknik ni ramai yang dah boleh follow, dah boleh trade sendiri. So indikator ni bukan repeat, maknanya ada signal yang berulang-ulang sampai dia dapat signal yang betul. So kita bukan, indikator kita bukan jenis macam tu. Dia satu signal, dia entry buy, lepas tu the next signal is entry sell. The next signal lepas sell dia buy pula. Lepas buy dia sell pula. Sebab tu memang saya design untuk cara saya punya trade. Saya trade memang kejap buy, kejap sell, kejap buy, kejap sell based on setup yang kita nampak masa tu. Okay. Indikator ni ada entry point, so suggestion TP dan SL sebagai reference. So analisa kita memang dalam masa yang singkat je lah. Tak perlu pun nak tengok chart lama-lama, nak monitor dekat sini apa semua. Okay, ada alert yang apabila signal untuk entry keluar. Yang ni yang selalu orang rindukan lah. Hari tu sebila saya start share semula saya punya indikator, ada yang mesej saya, rindulah nak dengar bunyi alert ni. Kalau dulu memang kita tunggu-tunggulah alert ni. Okay. Dan kita lebih yakinlah dengan analisis, dengan entry sendiri. So tak adalah kita perlukan signal daripada orang lain. Sebab kita, the best condition bila kita nak trade adalah kita trade dengan analisis sendirilah. Okay. Sebab bila kita analisis sendiri, kita buat sendiri, so kita tak rely dengan siapa-siapa. Kita tak mengharapkan daripada orang lain. Kalau nak jadi FTT, kita tak boleh mengharapkan orang lain untuk grow kita punya kita punya account tu. Okay. So kita kena buat sendiri semua. Okay. So tidak perlu mengadap chat setiap masa. Ini memang betul lah. Kita tak perlu pun nak mengadap chat setiap masa ni. Kita ada timing kita, kita ada special setup kita yang kita perlu tekankan. Okay, sesuai untuk semua level, maknanya newbie boleh buat, kalau yang advance pun boleh buat, siapa yang dah kalau rasa dia boleh trade tapi sometimes dia selalu terlepas setup pun boleh buat, so tak ada masalah. Dan kalau siapa yang subscribe, so dia akan dapat file indicator ni. So kelebihan dia boleh backtest lah. Dia boleh backtest, and then bila backtest ni kita nak set kita punya mindset, kita akan nampak setup yang sama je setiap masa. Setiap hari kita setup yang sama je, dia berulang-ulang. Okay, so ni kelebihan kita lah. InsyaAllah. Okay, tak ada janji bulan bintang untuk indikator ni, tak ada janji bulan bintang, semua atas diri sendiri. Kita dah bagi guideline, kita buat sharing, kita bagi the indicator is move itself. So kalau dia bagi setup, good setup is bonus for us lah. Okay, and then the setup kita mesti filter based on kita punya teknik. So teknik ni nanti kita share lah, killer setup kita. Alright. Okay, apa yang ada dalam Miss Farah indicator? So yang ni yang kena faham dulu. Untuk siapa yang ada dia tengok live stream tu tapi tak faham apa ada ni. Tak faham kan? So bila tak faham tu dia macam ke laut jugalah. Asyik mesej saya je. Ni nak buy ke nak sell ke, nak buy ke nak sell ke. Saya pun pening juga nak jawab tu. Kan? Sebab setiap orang cara trade adalah berbeza. Kan saya cakap buy kan rupanya dekat M1. Letih juga kan. Saya dah TP, dia baru nak entry. Tak ke penat macam tu kan. Okay. So kita punya reference adalah berbeza. Alright.
So kena fahamkan apa yang ada dalam indikator ni tu. Okay, so kita ada dua Windows, Windows 1, Windows, ini Windows 1 juga pula. Ni Windows 2 dia memang biasalah last minute punya nota ni memang dia macam-macam, ada kesilapan dia. Itu normal lah sebab petang tadi baru buat. Okay, so first kali kita ada arrow, red arrow entry cell. Nampak tak arrow yang kalau merah ni kita entry cell, green arrow entry by. Kita nampak tak green arrow, kita entry by. Bila arrow ni keluar, dia akan bunyi alert. So sometimes alert tu bunyi tapi arrow tu tak ada. So maknanya tak valid lah. So kita kena tunggu sampai arrow tu betul-betul keluar. Sebab tu bila ada alert, kita tunggu dulu. Kita sabar. Kesabaran amat dihargai. So kita sabar, tunggu sehingga betul-betul arrow ni keluar. The next candle baru kita boleh entry. Okay. So ini adalah kita punya kelebihan. Ini yang kita namakan dia tak repaint. Kalau dia repaint, contohnya kalau dia repaint. So maknanya dekat sini contoh. Dekat sini dia bunyi bukan. Kita ambil. Semua setup dia cantik lah pula. Dekat sini. Dia kot. Tiba. Contohlah. Sini dia bunyi, dia letak arrow, dia keluar arrow kat sini, keluar arrow kat sini. Tak. Okey, contoh. Saya pun pening juga. Contoh dia adalah setup cell. Kita nak cari arrow cell kan. Contohnya dekat sini pun dia dah keluar arrow cell. Sini pun keluar arrow cell. Sini pun keluar arrow cell. Sini keluar arrow cell. Sini keluar arrow cell. So kalau orang yang jenis tak tahu, automatic dekat sini dia layer, sini entry layer, layer, baru dia jalan. So kita tak nak condition yang macam tu. Itu adalah kita panggil repaint. Sebab dia sentara setup tu nak jadi, dia sentiasa keluar arrow. Macam kita punya indikator tak ada macam tu. Bila setup tu confirm jadi, barulah arrow keluar. So maknanya dekat sini ada setup cell. So tunggu arrow ni keluar. And then price pun jalan. Kita nak setup yang macam ni lah. Ni macam ni. Arrow ni keluar, buy. Lepas tu setup pun jalan. Kita nak setup yang berkualiti macam ni. Okay. Untuk indikator, saya tak pernah claim indikator kita ni entry di pucuk, entry di akar. So kita more kepada bila ada confirmation baru ada signal. Okay, baru ada signal untuk entry. Okay, yang second, grey dot. Grey dot nampak tak? Dot grey ni. Grey dot ni adalah target TP. So bila dah entry kita tak tahu nak TP dekat mana. So ini adalah target. TP ni adalah based on risk reward. Sebab kalau kita nak entry, kalau sini entry kita nak fikir pula SNR apa semua, dia tak sesuai untuk newbie punya level. Sebab newbie kadang SNR kita agak confuse sikit. Itu kita kena admit lah. Macam saya dulu newbie pun saya confuse. SNR yang mana satu, dekat mana SNR semua. So untuk menjadikan indikator ni lebih mudah, so kita based on risk reward. So antara entry point ke first titik ni adalah ni dekat M5. First titik adalah 25 pips, second titik 50 pips, third titik adalah 75 pips. Okay. And then yang ketiga adalah red dot. Red dot ni adalah target SL. This one hanya valid di time frame M5 sahaja. Red dot ni kena ingat dia valid untuk M5 saja. Kalau tak, kita kena letak dia di SNR yang terdekat. Kalau ni entry cell, so kita kena letak di resistance yang terdekat. Kalau kita entry buy, kena letak di support yang terdekat. Itu baru valid untuk SL. Right? Yang keempat, blue
an orange line. So nampak tak ada line orange, line blue ni kan. Yang ni adalah SNR level. Kalau yang blue ni adalah resistance, orange ni adalah support. So kita dah tahulah macam ni. Contoh price di support, price breakout, price di resistance kat atas ni, price kat resistance, price di support sini kan. So kita tahu dah. Okay. So support dan resistance ni kita akan set based on time frame apa yang kita gunakan. Okay. Yang tu next ni saya akan tunjukkan. Right. Yang ke ni keempat, ni kelima. Ni kelima biasalah. Okay, so vertical line ni adalah minor period separator. Biasanya period separator kita adalah based on daily, betul tak? Setiap hari. Kalau kita di time frame H1 kita akan nampak period separator. So kalau di time frame kecil kita nampak kosong je lah kat tengah-tengah ni. So saya buat khaskan period separator untuk lower time frame. So kita boleh nampak lah apa price tengah buat. Okay. Biasanya kita akan mencari setup di area-area period separator ni. Period separator ni lah. So kalau kita memang akan nampak terus dekat Indie memang dia auto kita dah set. Okay, kita akan mencari setup lebih kurang dekat area-area sini lah. Tengok ada setup ke tak ada setup. Tak ada setup tak payah. Ada setup kita tunggu. Okay. So, and then yang keenam, line pink. Okay, ni Windows yang kedua. Ni Windows yang kedua indicator for signal. Indicator for signal ni dia ada tiga. Satu line pink. Line pink ni adalah signal from existing time frame. Maknanya kalau kita buka M5, signal ni daripada M5. Kalau kita buka M15, signal ni dari M15. Okay. Blue line. Line blue ni signal from higher time frame. Kalau kita tengoklah based on kita punya setting. Kalau kita set this yang color biru ni untuk kita set untuk H1, so H1 lah dia baca data daripada H1. Kalau dia set untuk H4, so H4 lah. So, and ni setting ni saya akan guide lah based on kita punya teknik. Alright, yang ke-8 adalah indikator MACD. MACD ni kita manual masukkan lah dalam kita punya Indie. Okay, so ni setting dia default saja. Just masukkan and then setting default. Okay, so ini sahaja yang ada di dalam kita punya indicator. So tak adalah complicated sangat. Nampak macam complicated tapi dia mudah saja bila kita dah tahu kita punya setup. Alright. So boleh faham tak setakat ni? Okay tak? Apa yang ada dekat Indie ni? Okay. Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Faham Setakat ni faham. Alright. Okay. Okay, bagus. Okay, so next slide. Daily live stream indicator. So daily live stream ni sebab ada yang tak tahu lagi rupanya saya memang on setiap hari saya buka open live stream. So ada yang tak tahu lagi. So tak apa, saya just share juga. So daily live stream. So hanya akan open di channel Geng Miswara, channel private lah. Private channel kita. Okay, on setiap hari kalau tak ada apa-apa halangan lah. Kalau macam internet saya tak okay ke, so saya memang tak boleh buat apalah. Sebab saya on ni, saya tak guna VPS. Saya memang on saya punya komputer. 24 hours. Tak ada 24 hours. Dari pagi sampai malam. Saya belum guna VPS lagi. Okay. So, siapa yang nak tengok boleh monitor lah anytime.
on the go je. So siapa yang tak subscribe Indie boleh monitor dekat kita punya live stream. So klik je join ni. Live stream ni memang untuk goal sahaja ya. Kita tak boleh nak, sebab ni adalah Telegram kita punya Telegram, satu Telegram boleh on satu live stream saja. So memang goal sajalah kita mampu buat setakat ni. Okay. So daily live stream condition. So nampak tak di sini? Saya akan tunjukkan 3 time frame, M1, M5 dengan M15. Okay, ini adalah setting membantukan, betul. Sebab sebenarnya saya apply ni, saya sendiri pun guna juga. Sebab bila saya kat luar, saya tengok live stream. Ada setup ke tak, apa semua kan. Okay. So live stream ni SNR level. SNR level ni setiap time frame adalah berbeza. So M1, M5 dengan M15. M1 saya akan set SNR tu guna H1 untuk super scalper lah. M1 ni untuk super scalper. M5 SNR H4 untuk scalper. M15 SNR daily untuk intraday. Sebab setiap orang saya tahu, setiap orang tak sama. Ada orang suka higher time frame, ada orang M5 dah cukup, ada orang memang suka super scalper, dia memang suka betul. Sebab cepat kan. So saya buat tiga-tiga sekali lah. Tapi lepas ni macam perlu ke M1. Nanti kita discuss lah. Okay. So indicator setting, indikator yang kedua, Windows yang kedua. So M1 pink adalah M1, blue adalah M5. M5 pink adalah M5, blue adalah M15. Maknanya higher time frame yang color blue ni time frame M5. Existing time frame M1. Pink ni M5, M15. Kalau M15 pink tu maknanya M15 lah. So green ni saya tambah saya tambah. M15 ni saya tambah buatkan dia 3 line. Sebab apa? Kita perlukan lebih confirmation. Untuk intraday setup ni kita perlukan lebih confirmation. So kita tak terciduk. Sebab dia kalau terciduk dia SL dia besar. So kita tak nak condition yang macam tu. Okay. So M15, pink M15 lah. Green adalah M30. Blue adalah H1. Okay. So ini adalah setting yang bahagian bawah ni. Nampak tak bahagian bawah ni? Bahagian bawah ni itu adalah setting dia. Okay. So faham yang ni? So yang ni kena ingat kena tahu. Bukan kena ingat lah. Kena tahu. So kalau ada reference kat sini tahu. Sebab apa sekarang ni indikator ni kita tak ada robot, kita tak ada dia auto apa semua. Bila kita setting dekat H1 ni macam M1 setting H1. Tapi sometimes saya akan tukar setting dia kepada H4. Okay. Sebab H1 dengan H4 ni, H1 saya kena refresh chart ni setiap jam. Kalau H4 saya kena refresh chart ni setiap 4 jam. So memang tambah kerja saya bertambah lah. So tapi as long saya pun sama-sama guna, so kita guna sama-sama lah. So nak tak nak memang kena refresh juga. Sebab tu kadang M1 kadang bila saya dekat luar, saya akan set dekat SNR H4. So 4 jam sekali je lah perlu refresh. Sometimes ada masa saya keluar tapi tak ada, kalau korang tengok tak ada refresh. So maknanya time tu mungkin saya memang tak ada masa sangat. Tak ada masa saya dekat luar, saya tak boleh nak refresh kita punya indikator ni. Okay, so boleh follow based on kita punya indikator yang kedua ni lah. Ada setup ke tak ada setup. Okay. So faham tak yang ni? Yang ni faham tak? SNR level dengan indikator 2. Setting indikator 2 ni. Faham So kena faham, kena tahu apa yang saya set ni. Sebab kalau tak tahu, so kita pun tak faham apa yang ada dekat indikator ni kan.
Tapi super scarping laju sangat. Betul. Super scarping memang laju. It's normal. Kalau laju sangat, tak payah ambil super scarping. Saya pun sekarang tak sempat lah super scarping. Saya buat, biasanya saya memang scarping je dekat M5. Okay. So, ready untuk next slide pula. Next slide. Ni yang ditunggu-tunggu. Tak silap akan auto refresh bila download. Ada auto refresh Oh ya ke? Nanti saya check. Kalau ada, it's good lah. Nanti saya boleh set dekat kita punya ni dia akan auto refresh. Nanti Cik Reza boleh share dengan saya Kalau ada tu lagi bagus lah. Sebab saya sekarang ni saya tengah nak fikir macam mana kita nak live stream ni yang boleh 24 jam pula. Refresh tu nak buat macam mana? Kita just refresh kita punya chat saja. Boleh. Sama ada tekan lah. Kalau dia dekat M1 tekan lah M5 dengan M1. So dia akan refresh balik kita punya chat. Okay. Kalau tak dia ada button, dia klik kanan, dia ada refresh. Dia ada tulis refresh tu, tekan lah. Okay, so faham Next. Killer setup. Ni setup ni saya nak tekan. Sebab kalau saya kan, biar saya share dululah sebelum saya nak share killer setup ni. Biar orang tu tunggu-tunggu sikit kan. Saya sebelum ni, saya fikir saya punya group. Sebab saya nak, kalau boleh saya nak the best, something yang the best untuk saya punya group lah. Saya nak, kalau boleh, sebelum ni saya fikir saya nak bagi signal. Saya memang bagi signal. Kalau bagi signal, maknanya kita as a human being, kita sebagai seorang manusia ni, kita kena monitor chat tu 24, tak ada 24 jam lah. Sebab kita tak, kalau boleh kita tak nak terlepas setup yang berkualiti, betul tak? So, sebagai orang biasa saya memang tak mampu nak buat benda tu. Nak bagi setup yang best setup setiap masa. Kalau saya tak monitor, saya of course saya takkan dapat bagi, takkan dapat provide. So bila fikirkan balik, the best solution adalah saya share je kita punya indikator ni. Sebab indikator ni kita ada alert, kita ada setup. So everybody yang dengan saya memang belajar saya punya setup kan. So why not saya just share kita punya indikator ni. Saya buat live stream, so korang boleh monitor sendiri. Kalau time tu nak trade, so tengok ada setup tak time nak trade tu. And then sebab saya tahu tak semua orang, masa kita adalah berbeza untuk trade. Ada orang boleh trade pagi, ada orang boleh trade petang, ada orang boleh trade malam saja. Takkan saya nak bagi signal saya pagi nak kena trade, petang, malam. So maknanya almost setiap masa saya kena menghadap chart tu. So saya admit that saya tak boleh buat. Saya tak boleh buat sebab be fair untuk semua orang. So solution dia memang the best solution adalah saya share live stream signal, indicator ni, live stream indicator ni. Sebab indikator kita ada signal, ada setup yang semua orang boleh nampak setup dia, ada arrow untuk kita entry. So atas diri masing-masing nak entry ke tak nak entry. Okay. So kita masuk bab killer setup ni. Killer setup ni tak adalah, saya tak tahulah atas orang lain kan. Tapi bagi saya setup ni is powerful setup lah. Okay. Tapi satu je kena train mindset kita, kena percaya kepada indikator. Kalau tak percaya pada indikator, dia takkan nampak apa-apa. Alright. First, kita kena tahu dulu setup FM. So in the signal hanya line pink, line biru di level 90 ataupun 10. So nampak tak? Ini setup FM. Saya namakan dia setup FM sebabkan signal ni.
signal FM by. Mana nampak tak? Line pink, line biru ni. Dua line ni dia berada di level 90 atau 10. So ni FM by. FM by. So nampak tak? Bila FM by ada arrow by. Sorry. FM by and then sorry. Ni FM. So FM by. So nampak tak ada arrow by ni. Bila ada arrow by, so kita entry lah. Dekat sini nampak tak? So by. So by je. Okay. So dekat sini nampak tak? Line biru dengan line pink sahaja berada di level. So automatic itu adalah FM. So nampak tak arrow cell? So kita cell. Ni line biru dengan line pink. FM by. So arrow by. So by. Line pink dengan line biru. FM. Arrow by. So by. Ini adalah setup FM. Okay. So bila saya cakap FM, semua orang dah tahu dah. Kita refer kepada line pink dengan yang biru saja. Okay. Ni based on indicator, dekat indicator. Sebab indicator ni live stream saya memang show hari-hari kan. So semua orang boleh tengok benda yang sama. Alright. So sometimes kalau saya tengah monitor, saya ada juga tulis dekat ni tengah FM by, FM cell kan. So, tapi ada time tu ada orang yang tak tengok. And then saya perasan juga bila saya buat sharing hari-hari, ada yang memang ada orang yang konsisten tengok. Orang yang sama konsisten tengok. And then dia boleh bagi feedback dengan saya. Dia ada entry based on indicator. So siapa yang belum tengok boleh try monitor selagi saya boleh bagi free kan. Kalau dah tak bagi free tu minta maaf lah. Okay. Okay, next adalah setup FMA. So, in this signal, line pink atau line biru dan MACD. MACD ni di level 90 atau 10. So, nampak tak dekat sini? Line biru, line pink and then MACD. MACD. So, dia adalah signal FMA. So, nampak kat sini. Line pink, line biru, MACD. Dia adalah signal FMA. Dekat sini pun sama. Line pink, line biru and the MACD. Tiga benda ni mesti di level yang sama ya. So itu adalah signal FMA. So bila ada signal, so nampak kat sini sel kan. Macam kat sini nampak, kita akan nampak. Oh dia dari sini dia dah bagi signal dah. Tapi nampak tak? Tak ada arrow pun yang keluar dekat sini. Kat sini baru ada arrow keluar. So, kita terselamat daripada fake setup. Bila tunggu arrow je, kita akan terselamat daripada fake setup. Saya percaya bila orang nampak condition macam ini, semua sekali line biru, line pink ni kan, MACD pun di level yang sama, dekat sini pun dia entry cell, dekat sini entry cell, kat sini entry cell, kat sini entry cell, kat sini entry cell. Lepas tu dia naik ni, dia jadi automatic, dia akan jadi layer. Betul tak? So, bila guna indicator ni, kita terselamat daripada fake setup. So, tunggu arrow tu betul-betul keluar, betul-betul dia maksudnya dia ada confirmation. Bila ada confirmation, baru arrow keluar dan kita entry kat sini. So, tak adalah kita auto layer kat sini. Layer atasnya MC. Bila MC lepas tu dia reverse. Kan tak kena hanya kan. MC dulu baru price jalan. So tak nak condition dah macam tu. Okay. So ini FMA cell, nampak tak? Entry cell. Ni FMA buy. Entry buy. So entry buy. So dekat sini so, nampak tak? Sebab kita kena tengok juga level sejauh mana price berjalan tu, kita kena tahu juga setup tu, how the quality of the setup lah. Sebab kita punya style adalah multi time frame. Okay, kenapa dia jalan sikit je ni? Mungkin ada reason dia. Kenapa dia jalan banyak ni?
Kan ada reason dia. Itu adalah the next part. Okay. Sebab kita ada summary untuk killer setup kita. Okay, this one FMA cell. So cell tunggu arrow keluar. So kita entry cell. Okay. So ini adalah signal FMA. So faham tak apa perbezaan FMA dengan FM? FM dengan FMA. Faham dah? Okey tak? Faham? Clear tak? Apa FM dengan FMA ni? Clear Semua faham? Ya, beza dia ada MACD saja. Ada MACD dengan tak ada MACD. Kalau ada MACD, FMA. Kalau tak ada MACD, FM saja. Okey? Sebab kenapa dia berbeza? The quality of the setup juga berbeza. Okay. Right? So, trust this formulation untuk setup. Kita bukan belajar matematik kat sekolah-sekolah je ada formulation. Kita trade pun ada formulation. Okay? So, kita kena trust. As a trader, kita kena trust kita punya indicator dan setup yang kita pegang. Alright? Kita kena pegang kita punya SOP kita. First, setup 1. Saya tak jawab dulu. Setup 1, setup ni biasa-biasa je lah. Bagi saya setup ni setup biasa-biasa. Kalau macam tak ada setup langsung tapi gatal juga nak entry kan, boleh lah ambil setup ni. Maknanya FM plus dengan FM. Signal FM di time frame. Signal FM di time frame M5. Signal FM juga di time frame M50. Maknanya signal FM dua time frame yang berbeza. Tak kisahlah, sebenarnya ni saya tunjukkan saja sebagai contoh. Mungkin ada orang dia suka M15 dengan higher time frame. So janji dua time frame. So FM M15. Yang lagi satu M30. Janji dua-dua FM. So nampak tak dekat sini? M5 signal FM. So nampak line pin dengan line biru sahaja. And then M15 line pink saja. Ni FM lah. Dia janji salah satu ataupun dua-dua still dia FM. Okay, so dua-dua FM. So dia kalau dua-dua FM ni dia biasanya dia tak jalan jauh sangat lah. Tapi depends lah. Kalau time frame besar jauh lah jalan. Tapi ni time frame kecil sikit lah jalannya. Right? So entry bila arrow keluar. Kat mana kita nak entry? Entry di time frame yang kecil. So M5 bagi signal, M15 bagi signal, kita entry di M5. Okay? So arrow keluar. So dapatlah satu nisbah satu dekat sini. Alright? Satu nisbah satu macam mana saya boleh tahu? Sebab apa? Bila entry kat sini, ni arrow keluar kan? Kita akan entry dekat next candle ni. Next candle kita akan entry. Ini adalah titik merah ni adalah SL level. So bila kita tengok SL kat sini, tapi kita punya support, last support kat sini kan. So letaklah last kita punya SL bawah support ni. Okay. And then first TP kita nampak tak yang color kelabu ni? Mid hit tak first TP? Hit kan? So satu ni sebah satu tu dah settle dah. Ni scalping sajalah sebab dekat M5 kan. Kita scalp saja. 25 pip. Okay lah kan? Apa yang nak dikejar sangat. Tapi sebab saya tahu korang standard lah. Nampak 25 pip tapi seorang kalau tekan tu mau dekat 5 layer ni. 5 layer dah berapa pips kan? Betul tak? 250 pips. Dah tahu dah. Bukan satu layer je dia akan tekan ni. Standard. Grup saya standard dia tak tekan satu layer. Biasanya macam tu lah. Walaupun nampak 25 pip. Tapi total dapat entry tu 300 pip. Betul tak? So ini adalah FM FM plus FM. So dua time frame yang berbeza. Right? Faham ni? Clear nampak? Sebab nanti kita akan tengok dekat chart. Kalau nampak clear kita akan tengok dekat chart. Alright? Nanti kat chart kita tengok betul tak? Setup-setup yang saya bercakap ni jadi. Okay. Okay ni. First setup. Faham? Clear
Yang lain clear? Titik merah tu stop loss. Yes, titik merah tu stop loss. Kita punya target lah, target. Recommended stop loss. Stop loss saya buat macam ni dari entry sampai ke titik merah ni adalah 25 pips. Sebab saya tak nak SL besar-besar. Saya tak suka SL besar-besar. Sebab kalau boleh kita nak minimizekan kita punya SL level lah. Kita nak menjaga account. Okay. Clear. Kira dekat TFM5 tu, line biru tu FM, M5. Line biru tu FM, M15 ya cikgu. FM, M5 FM, M15 pun FM. Dua-dua FM. Maknanya kan, kenapa saya buat FM plus FM? Maknanya dua time frame yang berbeza. Ada orang M15, ada orang M15 plus M30. Ada orang M1 plus M5. So terpulang pada masing-masing. Yang saya tunjukkan dekat sini adalah M5 plus M15. Dia janji dua time frame yang berbeza. Kita tak boleh rely on satu time frame bila trade ni. Bila kita rely on satu time frame, yang tu buat kita terciduk. Terciduk. Nanti menyesal tak sudah. Okay. So, clear this one. Setup yang kedua pula. Setup yang kedua ni setup jual kebun. Yang ni setup biasa-biasa je, saya tak suka sangat nak ambil. Saya terus terang, saya tak suka sangat nak ambil setup biasa-biasa ni. Tapi dia still setup sebab sometimes kita kena admit ada time market gila, dia tak bagi apa-apa setup. Setup FM plus FM ni lah yang dia bagi kat kita. Okay. Second, setup kedua, setup jual kebun. Setup jual kebun ni FMA plus FM. So nampak dekat sini. Ini favorite, Nizam punya favorite setup. Okay, so nampak dekat sini M5 signal FMA. Bila kita tengok, bila first kali kita tengok chart kan, first kali kita tengok dekat M5. Macam saya tengok dekat M5 lah. M5 signal apa? FMA. So automatic saya akan tengok dekat M15. M15 bagi signal apa? M15 bagi signal FM. FMA plus FM. Kita boleh jual kebun. So bila boleh jual kebun, kita tunggulah arrow tu. Arrow keluar. Bila tunggu arrow keluar, kita entry lah. Kita entry, nampak tak price jalan? Nampak tak? So ini setup ni memang saya punya setup favorite. Sebab selalu jadi. Normal lah. Biasanya setup jual kebun ni adalah setup re-entry. Setup jual kebun ni adalah biasanya setup re-entry. Okay. So nampak kalau dekat M50 kita boleh nampak. Dia trending buy, lepas tu dia retrace and then sambung trending buy. Dia jadi macam inilah, setup re-entry. Ni saya punya favorite setup lah. Favorite setup. Sebab dia selalu sangat berlaku. So memang kita akan nampak clear. Okay. Sebab tu. Tapi kalau kita kena yakin lah dengan indikator kita. Kita kena yakin. Right? So faham tak yang ni? Nampak tak clear tak? Nampak clear ke tak? This one. M5 ni. Nampak FMA. Bila kita FMA ni kita automatic kita akan nampak MACD ni. MACD ni dekat sama level dengan line pink dengan line biru ni. Bila nampak je, jangan tidur. Sebab saya kadang tertidur. Bila ada setup kadang menunggu arrow keluar saya tertidur. Apalah nasib, tak tahulah. Itu masalah kalau duduk rumah ni. So, tunggulah setup ni betul-betul jadi. Okay, setup ni jadi, depends lah nak ambil berapa pip. Macam ni scalping. Scalping nampak tak? First TP 25 pip. Second TP 50 pip. Third TP 75 pip. Kalau nak BE, first TP ni, kalau nak BE, first TP ambil gaji, lepas tu BE, lepas tu biar je price jalan. Set lah nak second TP ke, third TP ke. Okay. Terpulang pada masing-masing. Okay. Clear tak ini? Okay tak? Faham tak? Setup ni? Nampak clear?
Ada tak yang nak tanya apa-apa soalan? This one, for this one. Kalau nak tanya boleh tanya. Sebab saya tak ada banyak setup yang complicated pun. Kita ambil kita buat TP lain. Boleh tiga layer terus set TP. Tapi yang penting first layer kita ambil gaji, second layer, third layer tu make sure BE. Sebab kita tak tahu market ni kadang gila juga. Sebab zaman-zaman perang ni jangan main-main dengan gold Zaman perang ni jangan main-main dengan gold. Setup je kebun ni hari-hari ada ke atau seminggu sekali, beberapa kali ada ke untuk depends. Saya tak boleh nak jamin dah setiap hari ada. Nanti kita tengok dekat ni dia. Kita tengok dekat chart nanti. Lepas ni kita tengok dekat chart. Line hijau tu apa? Dekat M15. Okey. Yang ni itulah. Orang suruh datang awal kelas dia datang lambat. Okay, line biru ni adalah existing time frame. So, existing time frame M15, maknanya kita buka M15. Line hijau ni adalah M30. Line biru ni adalah H1. Sebab dekat M15, saya memang akan prepare untuk 3 time frame. So, confirmation dia lagi cantik lah. Setup tu lagi valid. Sebab kita kalau boleh, kita nak avoid fake setup dekat higher time frame. Kalau fake setup dekat higher time frame sakit tu. SL kita besar. Nanti akaun kecil tak boleh nak bertahan. So kita nak avoid fake setup ni. So kita gunakan lebih sikit lah. Alright. Dia jadi confused bila stores dah reverse tu. Tapi arrow tak keluar lagi. Okay, sebab tu kita kena tengok lower time frame. Apa lower time frame tengah buat. Sometimes arrow macam ni. Contoh ni. Arrow cell kan. Tapi kenapa kita tak entry cell? Sedangkan dekat sini ada FMA cell. Kenapa kita tak entry cell ni? FMA cell ni. Sebab apa? Bila ada signal cell ni, price, nampak tak? Dia buat signal FM. Buat signal FM buy. Bila buat signal FM buy, kita tengok lower per time frame, dia buat signal FMA. Ingat saya punya pesan. Signal FMA adalah signal reversal di higher time frame yang kita boleh detect di lower time frame. Okay. So, FMA ni lagi kuat dia punya signal dia. Kalau dia berlaku di lower time frame, maknanya sebab lower time frame akan jalan dulu. Lower time frame akan jalan dulu, baru diikuti di higher time frame. So, automatic signal cell ni, dia tak valid sebab masa dia keluar, ada signal buy dah. Bila ada signal buy, confirmkan dekat lower time frame, dia ada FMA. So, FMA plus FM, kita jual kebun. Okay? Jangan jual kebun betul-betul. Right. Okay, so faham Sebab tu kita kena filter setiap arrow yang keluar ni kita kena tengok. Ni higher time frame, ni M15. So kita ada masa tau M15. 15 minit kita ada masa. Once ada signal kita tengok lower time frame ada je FMA jangan entry. Ada je FMA jangan entry. FMA tu lagi kuat daripada arrow ni. Alright. Nanti kita tengok dekat chart. Sebab M15 ni kan dah lambat kan. Biasalah. Dia 15 minit kan satu chart. Right. So ini adalah FMA plus FM. Saya tak jual kebun. Okay. So nak tak net setup? Nak tahu tak net setup apa? Net setup. Nak. Net setup ni setup beli pulau. Kita boleh beli pulau. Nak target beli pulau apa? Pulau Pinang, Pulau Maldives, Pulau Sempurna, kan? Pulau Mabul, kita boleh beli pulau tu. Kita punya target. Okay. So, ni next setup. Setup yang ketiga, setup beli pulau. Setup beli pulau maknanya setup itu adalah FMA plus FMA. Ini yang berlaku kepada kita punya NFP.
NFP kita inilah setup dia. Saya frust lah. Saya nak cakap, saya sebab NFP hari tu kan saya pergi ni dia kan. Tapi tak apa, nanti saya akan share bila kita tak ada rekod. Sekarang tengah rekod, tak boleh share. Bahaya. Okay. Okay, so nampak setup beli pulau FMA plus FMA. Okay, FMA plus FMA nampak M5 signal FMA. Nampak signal FMA. Line pink, line biru, MACD. Arrow keluar. Confident kena confident. Okay. M15 signal FMA juga nampak tak? MACD, line biru, line pink. FMA juga. Dua-dua FMA. So nampak tak movement dia? Movement dia kalau FMA dengan FMA memang macam NFP gitulah. Dia akan dia akan mempermainkan kita time macam gini. Macam NFP hari tu. Dia dah bagi signal awal. Tapi kita biasalah bila dah condition macam gini, kita akan fikir tu kan, betul kan? Tapi tak. Kita percaya kepada signal kita ni. Kita kena trust kita punya indikator. FMA plus FMA. So bila ada signal yang berdua discouple, maknanya signal ni dalam negeri yang sama. So FMA dengan FMA ni. So ada arrow keluar, entry, SL kita di atas ni SL kita di atas tu. Okay. Entry kat sini, SL kita di atas ni. Sebab jangan SL kita digunakan titik ni. Sebab FMA adalah signal melibatkan higher time frame. Signal yang melibatkan higher time frame, so kita tak boleh dekat-dekat sangat ni, tak boleh. Kita kena cari SNR yang terdekat. So this one adalah resistance yang terdekat. So ini dia punya entry. So dari bila ada entry ni kita kira hari seruak ni. Dia akan dapatnya insya-Allah 1/2. Lebih kurang 1/2 daripada entry sampai ke SL. So 1 ni dapat dalam 2 lah. Lebih kurang. Okay. And then kalau ada signal FMA plus FMA, kalau kita terlambat entry dekat M5. M5 dah keluar dah. Lepas tu dia macam gini kan. Dia naik. Boleh ke entry lagi? Kita dah tak confident. So ada cara dia. Kita nak re-entry. Sebab kalau ikutkan nampak tak dekat sini. Dia tak bagi re-entry. Dia bagi satu je. Arrow cell. Tapi dia tak ada bagi arrow cell dah kan. So dekat sini nampak tak? Kalau kita terlambat di M5, kita boleh tengok di M15. Kita boleh follow M15 punya arrow. Okay, janji dia FMA. FMA, entry di arrow. FMA, entry di arrow juga. So, dia janji di FMA dengan FMA. Kalau terlambat, kalau M5 ni kita terlepas, so tunggu M15 punya arrow. Kita entry. Okay. So, ini adalah 3 setup yang saya pegang dah setakat ni. 3 setup yang berkualiti yang saya nampak bila kita trade guna Indi ni, setup ni sangat-sangat clear dia jadi. Okay. So ada apa-apa soalan tak setakat ni? Ada apa-apa soalan tak? So far tak ada. Clear saya terangkan? Seronok nampak setup dia cantik. Jadi macam gini bila depan cat dia mulalah. Waktu news ke after news kalau setup ni, it depends. Sampai sebelum news dia dah bagi setup. Sebab kita bukan trade news, kita trade setup. Faham tak? Kita trade based on kita punya SOP. News tu adalah dia yang menggerakkan market bagi market tu laju sikit.
tunggu real chat lagi. Yang tu yang takut. Miss Tosh kali hijau tu macam mana nak masukkan? Sorry, tertinggal pas tu. Okay, nanti PM saya macam mana nak masukkan. Saya ajar cara-cara nak masukkan. Okay, Firdaus. Right. So, clear eh? So, kita ada berapa setup sekarang? Berapa setup? Total? 3. So, pegang pada 3 setup tu. Setup yang pertama apa dia? Setup yang pertama apa dia? Besha-besha. Saya suka. Setup yang pertama besha-besha saja. FM plus FM. Okay. Setup yang kedua. Setup jual kebun. FM plus FMA. Ya, betul. Setup yang ketiga. FMA plus FMA. Ya. So, faham eh? Semua faham eh? FM dengan FMA. FN dengan FMA. Semua faham eh? Clear? Saya punya simple ke tak sebenarnya setup kita ni? Clear eh? Alright. So, kalau clear, saya off kita punya recording, okay? So, kita sambung ke live chat. Sangat-sangat clear. Alright, Chun. Kepercayaan tu, you have to trust the indicator. And then you have to trust it yourself. Okay, saya stop record dulu.